Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pembentang pada hari ini dan juga terima kasih kepada pihak IVC CTBA 2021 atas penganjuran conference visual yang kita adakan pada hari ini. Makalah ini adalah hasil usaha sama di antara saya, Muhammad Faizwan bin Mat dan juga Hasnul Jamal Saidun dari Universiti Sains Malaysia. Makalah yang bertajuk meninjau kaedah kokreasi dalam konteks kuratorial seni visual. Makalah ini akan membincangkan terhadap memberi penekanan terhadap 3 perkara. Yang pertama, bidang kuratorial di Malaysia, perubahan format ataupun konsep, dan juga aspek kuratorial konvensional dan juga ruang alternatif. Kita lihat secara sejarahnya dulu. Pada tahun 1960-an, kancah seni tampak di Malaysia memperlihatkan fenomena abstrak ekspresionisme ataupun AE yang agak rancak dan dominan. So, jadi pada ketika itu kuratorial dijalankan masih lagi terikat dengan penggunaan galeri yang mana memberi penekanan kepada painting ataupun seni catan pada ketika itu. Pada tahun 1970-an pula, wujud pameran-pameran yang dikuratorialkan untuk mengekang kerancakan AE tersebut, seperti pameran Towards a Mystical Reality pada tahun 1974 oleh Reza Pedasa dan juga Sulaiman Esa. Kehadiran pameran seperti Towards a Mystical Reality ini memberi satu sisi yang lain terhadap seni tampak di Malaysia pada ketika itu, di mana karya yang dipamerkan kebanyakannya adalah objek harian ataupun ready for object seperti sangka burung, kerusi, baju hujan dan sebagainya lagi. Pameran ini dikuratorialkan dengan membawa manifesto pameran dan juga wujudnya polemik ketika itu kerana pameran ini memberi satu kekangan ataupun memberi satu pandangan baru terhadap seni tampak Malaysia pada ketika itu. Pada lewat 1980-an pula dinyatakan oleh Tengku Sabri pada tahun 2019 menyatakan bahawa tidak begitu ramai kurator pada ketika itu dan kebanyakan yang mengkuratorkan pameran cenderung hanya di Balai Seni Visual Negara. Suka kita nak ingatkan di sini bahawa peranan kurator dimainkan oleh para seniman dan kita tidak memiliki sekolah kurator yang memberi latihan yang komprehensif kepada kurator-kurator yang ada pada ketika itu. Malah sampai ke hari ini belum ada lagi secara rasminya mengeluarkan kurator daripada institusi seni di negara kita. Oleh itu peranan kurator dimainkan oleh seniman itu tadi. Dan pada tahun 1990-an pula kemunculan pameran seni elektronik pertama di Malaysia di Balai Seni ketika itu. Dan di sini juga memberi satu sisi baru juga kepada seni tampak Malaysia di mana kuratorialnya menekankan aspek-aspek new media dan seni elektronik pada ketika itu. Dan tambahan pada ketika itu diwujudkan portal e-art ASEAN secara atas talian pada tahun 1999. Maknanya kuratorial pada aspek kuratorial telah pun dikuratorialkan secara atas talian, secara fundamentalnya secara atas talian dengan kewujudan portal e-art ASEAN ini. Elektronik ataupun new media ini rancak kerana gagasan negara pada ketika itu untuk memperkembangkan koridor raya multimodal di ASEAN. Yang maknanya mengkuratorkan karya-karya secara atas talian ini telah pun dijalankan seawal 1999. Dan perkara ini juga memberi kesan ke atas perkembangan seni visual di Malaysia dengan kewujudan Unimas yang membawa kepada agenda seni elektronik dan new media dan sebagainya.
Nasir pada tahun 2020 menyatakan kaedah konvensional secara ketara ini iaitu presentism, maknanya aspek kuratorial tidak memberi satu perubahan yang amat ketara, di mana masih lagi menggunakan kaedah kumpul dan pamer karya yang dipamerkan di dalam galeri, masih terikat lagi ruang galeri, diberi kenyataan karya, diberi info sedikit, mempersembahkan data daripada apa yang dinyatakan oleh karya-karya tersebut. Tidak ada satu gagasan ataupun konsep yang kritikal ataupun analytical yang mempersoalkan tentang perubahan format ataupun perubahan secara ketara dalam bidang tutorial di negara ini. Justru itu makalah ini ditulis untuk membincangkan kaedah kokreasi dalam proses kuratorial di Malaysia. Dan makalah ini objektifnya adalah untuk mendedahkan proses co-creation ataupun co-kreasi, potensinya dalam bidang kuratorial dan kelebihannya untuk manfaat komuniti bukan seni. So kita lihat sedikit peranan kurator dalam seni visual contemporary. Kita memberi persoalan-persoalan ini agar satu kajian lanjutan dapat dilakukan ke atas peranan ataupun hala tuju seni visual di Malaysia. Yang pertama, apakah hala tuju seni visual di Malaysia ini dicorakkan oleh peranan kurator semata-mata? Adakah beban ini kita halakan, kita beri semata-mata kepada peranan kurator ataupun kerjasama di antara mereka, artis dan kurator? Dan kedua, adakah institusi pendidikan seni di Malaysia masih lagi dalam hala tujunya menghasilkan seniman berbanding kurator? Ini persoalan-persoalan yang kita perlu jawab. Apakah ada program kuratorial secara khusus dan komprehensif ditawarkan di institusi pendidikan tinggi negara? Kerana persoalan-persoalan ini akan membawa kepada perubahan format ataupun perubahan kerangka kerja oleh kurator-kurator di negara ini. Yang mana memperlihatkan satu anjakan daripada proses kuratorial yang sedia ada. So, kita lihat definisi kurator yang mana ini menyumbang kepada apa yang kita lakukan pada hari ini. Definisi kuratorial di Malaysia masih lagi sama. Ini mungkin kerana tidak ada satu institusi yang berkepentingan ataupun institusi yang mempunyai kuasa dalam menentukan definisi kuratorial. Merujuk kepada Bakhtiar pada 2015, seorang kurator di Balai Seni Negara, kenyataan beliau menyatakan pandangan terhadap peranan ataupun definisi kurator ini masih lagi terhad mengatakan bahawa mereka kurator ini adalah kerjanya menggantung karya semata-mata. Dan juga proses kuratorial dan definisi ini di mana program sokongan yang terdapat pada pameran-pameran tertentu dilihat sebagai secondary ataupun sekunder ataupun hanya sebagai satu aktiviti yang menampung ataupun menyokong kepada pameran yang dijalankan. Contohnya pameran tentang seni cantam. Makanya diadakan program sokongan iaitu bengkel melukis cantam. Di mana dalam aspek kuratorial contemporary, program sokongan ini adalah program utama mereka di mana kaedah pameran atau kaedah berpameran, kaedah kuratorial itu memberi penekanan kepada penglibatan komuniti. Di mana bengkel tersebut adalah tujuan utamanya. Di mana pameran pula adalah secondary. Hanya sebagai mempamerkan ruang untuk mempamerkan hasil kerja ataupun hasil karya yang telah dihasilkan pada bengkel ataupun program sokongan tersebut. Tetapi berbeza kepada apa yang kita lalui pada hari ini, pameran adalah satu aktiviti utama dan bengkel ataupun aktiviti melukis bersama komuniti sebagai program sokongan. Dan justru itu terdapat keperluan format kuratorial ini berubah kerana pada hari ini kita melihat pandemik COVID-19 telah pun mengganggu aktiviti seni di negara ini dengan kehadiran pameran-pameran virtual, digital, atas talian dan sebagainya.
Di sini juga kita memerlukan satu perubahan untuk kita mengadaptasikan perubahan-perubahan yang berlaku, di mana kalau kita dari dulu lagi kita melihat, kita menuntut seniman untuk memeluk kelainan dalam pengkaryaan seni kontemporari. Kita kata, oh, tidak lagi membuat catatan, kita artis kita kena begini, kena begitu. Kurator juga harus melakukan hal yang sama. Modus operandi kurator tradisional harus dianjak agar ia selari dengan perkembangan semasa ataupun kontemporari. Di mana kurator-kurator ini mungkin saja tidak melihat galeri sebagai taman permainan utama lagi. Mungkin sahaja ruang itu, kotak putih galeri itu bertukar kepada ruang-ruang alternatif lain seperti ruang-ruang komuniti yang sedia ada. Jadi modus operandi kurator tradisional harus dianjak agar ianya selari dengan perkembangan semasa kontemporari. Dari institusi atau anjakan permainan nasrib, format dan konsepnya harus berubah. So, di sini saya akan membentangkan sedikit tentang ko-kreasi. Bagaimana ko-kreasi ini boleh membentuk satu format baru dalam bidang kuratorial di Malaysia. Dan bagaimana hubung kaitnya antara hubung kait antara ko-kreasi dan kuratorial. Bagaimana kita nak kaitkan dia. Ko-kreasi adalah kaedah kolaborasi sebenarnya yang menjana makna. Perkara utama dalam ko-kreasi adalah interaksi. Okay. Kalau kita lihat konsep kuratorial yang dahulu sehingga sekarang ini, di mana kita mempamerkan karya-karya di atas dinding, di atas lantai dan sebagainya, catatan dan arca dan sebagainya, di mana karya itu tidak mempunyai satu keupayaan untuk menerangkan dirinya sendiri, di mana ia memerlukan perantaraan, iaitu kurator untuk menjelaskan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ko-kreasi, interaksi itu memainkan peranan penting. Justru form karya ataupun bentukan karya itu tidak lagi terhad kepada physical form, tetapi juga mencakupi kepada bentukan-bentukan intangible yang lain, seperti aktiviti-aktiviti bersama seni komuniti, karya-karya yang memberi interaksi, karya-karya yang melibatkan psikomotor daripada komuniti-komuniti bukan seni. Dan ini membabikan interaksi dan objek seni memberikan satu makna. Maknanya ada wujudnya interaksi, maka akan wujudnya makna. Seperti mana Sulaiman 2020 menyatakan bahawa pengkuratoran membabitkan proses memudahkan interaksi dengan objek seni yang mana ia tidak lagi statik tetapi menjadi objek puas. Daripada situ juga akan menyelesaikan beberapa krisis ilmu pengetahuan seperti yang dinyatakan oleh Mark pada tahun 2017 bahawasanya seni visual di Malaysia mengalami krisis ilmu pengetahuan. Ini kerana disebabkan oleh modus operandi pengkuratoran ataupun pameran yang diadakan tidak memberi satu interaksi ataupun komunikasi dua hala, yang mana ilmu pengetahuan itu tidak dibongkarkan, tidak didedahkan kerana viewer hanya melihat menerusi satu hala sahaja, tidak diberi feed, tidak di-feedkan, tidak diberikan apa nama ni, hint untuk ilmu pengetahuan itu dibongkar dan memerlukan satu anjakan keluar daripada kotak putih. Kotak putih itu adalah galeri. Okay. Masdan 2018 menjadikan galeri dan muzium sebagai tapak untuk membangunkan komuniti, di mana galeri hanya menjadi satu center sahaja, hanya menjadi satu pusat sahaja untuk seni itu berkembang menuju ke seluruh pelosok komuniti. Dan sasarannya adalah komuniti bukan seni, bukan lagi komuniti seni dari pelajar-pelajar program-program seni halus, pelajar-pelajar grafik, pelajar yang mengambil jurusan seni yang bertandang ke galeri dan sebagainya, tetapi lebih membangunkan ilmu pengetahuan seni ini kepada komuniti, bukan seni yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan seni. Bagaimana ini harus dilakukan? Bagaimana keterlibatan komuniti ini harus dilakukan? Ianya tidak lain tidak bukan adalah dengan kolaborasi dan partisipasi. Ya, penekanan diberikan kepada aspek kolaborasi dan partisipasi. Jadi ko-kreasi sekarang ini adalah tentang kolaborasi dan interaksi. Justru kaedah ini mempunyai hubung kait yang sangat rapat untuk kita menuju ke arah keterlibatan komuniti, di mana aspek pengkaryaan dan persembahan karya memberikan satu
apa nama ni, dialog ataupun wacana terhadap subjek kajian dan sebagainya. Saya akan membicarakan beberapa contoh ataupun karya-karya kuratorial yang terpilih. Yang pertama, pameran yang diberi nama Usungan, The Presentation of Innovation and Artistic Creation in Bonded Community Kabong. Dan pameran ini dikuratorialkan oleh Muhammad Faizwan bin Mat yang diadakan di Galeri Saradais, Kuching, Sarawak pada 2019, Februari 2019 hingga Mac. Dan apa sebenarnya kajian ini ataupun apa sebenarnya pameran ini? Pameran yang terhasil daripada kajian lapangan di Kabong, sebuah daerah di Sarawak pada 21 hingga 25 November 2018 adalah terinspirasi daripada amalan perarakan budaya usungan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di Kabong. Amalan perarakan usungan ini dijalankan adalah untuk melahirkan peserta yang berumur 12 tahun ke atas yang tamat pengajian Al-Quran mereka. Maka setelah tamat pengajian Al-Quran mereka, ibu bapa dan keluarga memilih untuk menghasilkan usungan, iaitu arca usungan dari pelbagai bentuk dan subjek matter. Ini diminta ataupun di request oleh kanak-kanak itu sendiri, sama ada mereka inginkan bentuk kapal terbang, boat dan lain-lain lagi lah. Dan bentukan ini memberi satu refleksi terhadap cita-cita mereka pada masa akan datang. Contohnya aeroplane tadi, maka kanak-kanak ini bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang pada suatu hari nanti. Jadi kurator telah membawa beberapa orang pengkaji bersama terhadap melakukan kajian lapangan pada ketika itu, seperti juru gambar, juru video, seniman seni visual, penulis, pelukis, ilustrator dan sebagainya. Di mana mereka ini dalam satu kumpulan berko-kreasi dengan komuniti terpilih di Kabong, menghasilkan acak usungan itu dalam aspek teknikal maupun hikmat nasihat profesional berkaitan dengan lukisan awal, dokumentasi, pemilihan bahan dan sebagainya. Kerana pada ketika itu sehingga ke hari itu amalan usungan ini tidak pernah direkodkan untuk sama ada untuk tetapan generasi akan datang ataupun satu rekod simpanan arkib untuk masyarakat Melayu di Kabong. Justru dengan kehadiran kumpulan ini juga ianya memberi satu kelebihan untuk merekod, melukis dan sebagainya. Ya, karya yang pertama di dalam pameran ini adalah karya oleh Muhammad Syahmin Syahri dan komuniti Kabong. Mereka bekerjasama merekodkan budaya dan amalan sungan ini untuk kelestarian secara digital, di mana daripada awal perarakan ini, daripada awal penghasilan arca usungan ini hinggalah kepada perarakan pada hari event tersebut dijalankan. Karya kedua, usungan MOS daripada Pak Izwan Mat dan Jamil Ambia. Kolaborasi ini memberi peluang kepada komuniti bukan seni mempamerkan hasil tangan mereka di galeri untuk tontonan umum. Dan masjid digunakan kerana subjek ini popular dari dahulu lagi. Memang akan ada masjid, replika masjid setiap kali amalan perarakan usungan dijalankan. Justru itu Pak Izwan dan Jamil Ambia ini. Jamil Ambia ini adalah bukan seorang artis tetapi komuniti di Kabong, orang biasa, mempunyai kepakaran dalam penghasilan usungan, dibawa berkolaborasi bersama untuk mempamerkan karya mereka di dalam ruang contemporary. Berbeza pula dengan Muhammad Zamhari, Abul Hasan dan Bartolomea Amdoy. Kedua-dua seniman ini memberi satu interpretasi yang lain terhadap usungan di dalam karya yang bertajuk Usungan Euphoria Festus Series. Zamhari dan Bartolomeo menggunakan objek harian dalam memberikan interpretasi berbeza terhadap budaya perarakan usungan, di mana mereka menggunakan permainan bayang untuk memperlihatkan corak ataupun pattern usungan. Paperclip digunakan dan shadow play dimainkan untuk melihat, untuk memberi menghasilkan rupa ataupun bentuk usungan itu.
Satu lagi pameran yang saya kira ini adalah satu pameran yang betul-betul aspek kolaborasi dan kerjasama dan ko-kreasi yang amat tinggi sekali di paras yang amat tinggi sekali, iaitu Borneo Heart, dijalankan oleh apa nama ni Yi Ilan dan kolaborator. Yi Ilan ni adalah artis kontemporari, bukan saja di Malaysia, malah di Asia Tenggara worldwide. Dan pameran ini dijalankan di Sabah, di Kota Kinabalu, Sabah. Projek Borneo Heart ini mempunyai ciri-ciri dan karakter koperasi yang sangat menyeluruh pada Borneo Heart, kerana Yi Ilan berkolaborasi bersama dengan penganyam ataupun weavers, pembikin filem, penari, penerbit kreatif dan rakan-rakan, dan juga tidak mengedepikan amalan dan kearifan tempatan, iaitu anyaman. Anyaman. Di mana anyaman ini diberi satu nafas baru, diberi satu peluang untuk hadir ke dalam ruang kontemporari dengan hasil kerjasama dan ko-kreasi yang amat menakjubkan sekali. Beverly Yong 2021, kurator untuk Borneo Heart, menyatakan pameran ini membawa hampir 60 bidang tika dan beberapa daripadanya bersaiz besar dan serta sebuah arca anyaman. Jadi pameran ini memberi satu konsep perkongsian tika dalam bahasa Melayu ataupun apin mulut tepo untuk belajar laut, belajar sama di laut. Dan karya-karya dalam Borneo Heart ini seperti tika emoji. Kalau kita tengok di sini, Yi Ilan dan Wibing by Kak Kino Hong, Kak Sana, Kak Budi, begitu ramai sekali komuniti bukan seni kontemporari yang diajak bersama-sama berkolaborasi dalam menghasilkan karya ini. Ini adalah satu konsep ko-kreasi yang amat tinggi sekali, kerana kerjasama ini tidak melibatkan artis seniman kontemporari secara profesional, bahkan crafter, pakar kraftangan dibawa masuk ke dalam ruang kontemporari. Begitu juga dengan karya Tanah dan Air. Tanah dan Air ini adalah salah satu karya yang berkonsepkan tanah dan air, di mana salah seorang peserta menyatakan, iaitu Kak Roziah menyatakan bahawa kita ini tidak dapat dipisahkan, ibarat tanah dan air. Hubungan yang akrab ini tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan sebuah lagi karya Mansau Ansau 2021, Yi Ilan berkolaborasi dengan Julita Kulinting dan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkan satu saya kira painting anyaman yang dihasilkan menggunakan sistem anyaman yang sangat sistematik dan juga memerlukan kearifan tempatan yang sangat tinggi dalam penghasilannya. Ini salah satu lagi Seven-Headed Lalandau Hat 2020. Ni Ilan bergabung bersama dengan Lili Naming, Sarizan Juin, Siat Yanau. Sebenarnya ada banyak lagi projek-projek kolaborasi ataupun projek-projek yang menekankan kaedah ko-kreasi, walaupun seniman ataupun kurator itu sendiri tidak menggunakan terma ko-kreasi, tetapi apa yang dipaparkan, apa yang dipersembahkan, penglibatan dengan siapa, karya yang bagaimana, ini semua memberi satu refleksi terhadap satu anjakan baru dalam konteks kuratorial. Di mana kalau kita tengok tadi, kalau kita lihat tadi, Borneo Heart tidak lagi masih menggunakan galeri, tetapi memberi penekanan juga kepada ruang-ruang alternatif komuniti yang lain, di mana nanti akan diwujudkan ketamu, pasar tamu untuk mereka bertemu, berdiskusi dan sebagainya. Banyak lagi pameran lain seperti Open Wall yang diadakan di Museum Galeri Tunku Fauzia, Penang oleh Hasnul Jamal Zaitun. Projek Bau
Kampung Kolas di Indonesia oleh Hera Palasari dan Uco. Begitu juga dengan projek-projek seni komuniti yang lain oleh Losgen di sekitar Kuala Lumpur, Choket dan sebagainya. Ini semua adalah satu projek kolaborasi yang saya rasa pasca COVID memerlukan satu kolaborasi, memerlukan satu usaha sama dalam meningkatkan kesejahteraan komuniti, meningkatkan semula, mengembalikan semula kerancakan seni visual di Malaysia. So, secara perbincangannya kita melihat pandemik dan kolaborasi ini akan menjadi satu perkara yang seiring. Selepas pandemik ataupun pasca COVID nanti, pandemik ini memerlukan kolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada satu pun institusi yang akan rasa selesa bergerak sendiri kerana memerlukan kolaborasi yang tinggi, di mana seniman seni juga perlu berkolaborasi dengan information technology untuk menghasilkan visual pameran dan juga aspek-aspek IT yang lain. Baru-baru ini Bakat Muda Sezaman dikendalikan oleh Balai Seni Negara dengan temanya seni di lokasi. Ini pun satu kaedah yang memberi penekanan kepada ruang komuniti dan juga penglibatan komuniti, kolaborasi di antara seniman dan komuniti. Jadi tidak hanya itu, akhirnya ko-kreasi ini akan mewujudkan satu keputusan kolektif. Dia tidak lagi tentang diri seseorang. Dia tidak lagi tentang siapa superstar. Dia tidak lagi tentang siapa yang famous, siapa yang mengetuai, siapa lagi. Dia tentang keputusan kolektif. Yang mana akhirnya ini akan mewujudkan format baru dalam konteks kuratorial di Malaysia yang memberi penekanan kepada dialog dan wacana, kerana penglibatan komuniti seharusnya ada interaksi yang akan mewujudkan makna. So, tunjangnya adalah komuniti. Komuniti bukan seni. Secara kesimpulannya, dalam adaptasi kaedah ko-kreasi, kurator ataupun seniman lebih kepada sebagai pemudah cara ataupun fasilitator, di mana senimannya adalah komuniti, bukan seni itu sendiri. Komuniti di-highlight, komuniti diangkat menjadi seniman, manakala kurator dan seniman bertindak sebagai pemudah cara dan fasilitator. Yang keduanya, ko-kreasi ini memberi penekanan kepada keterlibatan, engagement, di mana pameran yang dijalankan lebih engaging berbanding statik yang hanya memberi kelebihan kepada aspek ekonomi ataupun jual beli sahaja. Tapi kali ini ko-kreasi memberi penglibatan kepada komuniti, memperkayakan komuniti, memperkayakan ilmu pengetahuan bersama komuniti, memberikan mereka pembelajaran sepanjang hayat, yang akhirnya ini akan mewujudkan pembangunan ilmu pengetahuan. Pembangunan dan ilmu pengetahuan, juga keterlibatan komuniti memberi satu suara dan kehendak penonton diketahui supaya projek ataupun pameran yang dijalankan seterusnya tidak mengenepikan kehendak dan suara penonton, iaitu komuniti yang akan datang. Juga penerapan penonton sebagai medium memberikan satu elemen ataupun fakta baharu dalam anjakan kepada kuratorial. Akhirnya kaedah ko-kreasi ini memberikan satu refleksi ataupun kaedah penilaian terhadap kesejahteraan, keberkesanan dan sebagainya. Kerana penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sama ada penonton ini memberikan kesetiaannya kepada seniman tersebut, kurator tersebut untuk projek yang akan datang, dan akhirnya memberikan satu janjian atau perjanjian advokasi, mengajak rakan-rakan yang lain untuk turut serta membangun di dalam projek kuratorial ko-kreasi. Dengan itu, sekian, terima kasih. Apa-apa pertanyaan dan
semangat untuk berkolaborasi ataupun ingin turut sama dalam projek akan datang, boleh email saya di email tersebut muhammadfaizwan@gmail.com. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan stay safe everyone.